Baiklah murid-murid, kita masuk 4.3 Pembangunan produk dan pasaran baharu. Terangkan 8 langkah pembangunan produk baharu. Bermula dengan yang pertama, penjanaan idea. Mempunyai sumber dalaman yang dapat menjana idea, contohnya melalui penyelidikan dan pembangunan produk ataupun R&D di kalangan pekerja sendiri ataupun pengurus syarikat itu sendiri. Juga melalui sumber luaran, yaitu dapat idea daripada pelanggan ataupun pesaing, maupun ada idea daripada pembekal. Daripada penjanaan idea, seterusnya kepada penyaringan idea. Penyaringan idea ini pula bahagian ini menilai dan memilih idea yang praktikal dan boleh memberikan keuntungan kepada syarikat. Yang kedua, untuk mendapatkan idea yang terbaik. Daripada penyaringan idea kepada pembangunan produk dan pengujian konsep. Di bahagian ini pula adalah melibatkan pembangunan produk, iaitu pembangunan idea baru tadi, sama ada daripada sumber dalaman ataupun sumber luaran. Kemudian pengujian konsep, iaitu bakal menggunakan pengguna. Pengguna itu di kalangan syarikat itu sendiri untuk menguji sama ada konsep itu berkesan. Daripada pembangunan produk dan pengujian konsep kepada pembangunan strategi pemasaran. Bahagian ini adalah untuk menguji sasaran dan share pasaran. Yang kedua, menggunakan strategi campuran pemasaran ataupun menggunakan konsep 4P. Seterusnya kepada bahagian analisis perniagaan. Bahagian ini pula membuat kajian semula ke atas jualan dan unjuran keuntungan, dan seterusnya untuk bertujuan mencapai objektif organisasi. Daripada analisis perniagaan kepada pembangunan produk. Di bahagian pembangunan produk ini pula melibatkan proses mereka bentuk produk. Juga bahagian R&D bagi menghasilkan prototype, dan seterusnya bahagian pemasaran bagi menentukan jenama, harga ataupun menggunakan konsep 4P. Daripada pembangunan produk, seterusnya pergi kepada bahagian ujian pemasaran, di mana ujian pemasaran ini adalah menguji ke atas produk prototype yang telah dibuat tadi. Kemudian mengenal pasti penerimaan pengguna ke atas produk tersebut. Dan bahagian yang terakhir, membuat komersialisasi, di mana produk itu perlu dipasarkan, bila hendak dipasarkan, bagaimana produk itu dipasarkan, dan seterusnya untuk siapakah produk itu dipasarkan. Jelaskan kepentingan pasaran baharu bagi sesebuah organisasi. Kali ini kita akan melihat apakah pasaran baharu. Biasanya organisasi akan mengatur strategi ataupun suatu usaha mencari pasaran baharu untuk memasarkan produk sedia ada. Ingatlah murid-murid, memasarkan produk sedia ada, bukannya produk baharu. Pasaran baharu ini boleh diterokai dalam peringkat pasaran domestik dan pasaran antarabangsa. Apa itu pasaran domestik? Pasaran dalam negara ataupun di peringkat tempatan. Dan pasaran antarabangsa ini biasanya melintasi sempadan ke luar negara, dengan mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak di luar negara. Baik, kita lihat kepentingan pasaran baharu ini. Yang pertama, sudah pasti dapat meluaskan pasaran dengan lebih jauh. Apabila pasaran menjadi luas,
Oke, sudah pasti organisasi perniagaan itu dapat mengembangkan perniagaan dia. Dan apabila perniagaan itu berkembang, maka wujudlah peluang pasaran ataupun dapat pelanggan-pelanggan yang baru. Dan seterusnya sudah pasti dapat mengelak daripada pasaran terpu ataupun pasaran yang mungkin gagal untuk mendapatkan pelanggan. Dan akhir sekali dapat meningkatkan jualan ataupun keuntungan. 4.4 Penggunaan teknologi maklumat. Terangkan tujuan penggunaan teknologi maklumat. Baiklah, biasanya teknologi maklumat ini dikaitkan dengan proses penyebaran, proses penyimpanan, ataupun penggunaan ICT ya. Oke, mari kita lihat kepentingan dia. Oke, yang pertama dapat meluaskan perniagaan, di mana ICT ini sebenarnya dapat menambahkan jualan ataupun keuntungan perniagaan. Yang kedua, operasi perniagaan sudah pasti dapat berjalan dengan lancar, yaitu dapat meningkatkan lagi daya saing antara perniagaan dalam sebuah pasaran. Seterusnya yang ketiga, memperolehi maklumat dengan cepat. Sudah pasti ICT ataupun teknologi maklumat ini memudahkan maklumat dikumpul. Yang keempat, penyata keuangan lebih sistematik, di mana perisian ICT ini memudahkan sistem keuangan dapat diurus dengan baik. Yang kelima, dapat meluaskan pasaran, di mana perniagaan ini sudah pasti dapat melangkaui ataupun berorientasi tanpa sempadan ataupun peringkat globalisasi. Yang keenam, dengan menggunakan teknologi maklumat, sistem pengeluaran sesebuah perniagaan menjadi lancar, yaitu dapat melancarkan proses pengeluaran dan pengedaran dengan cepat. Oke, dan yang ketujuh, dapat meluaskan jaringan perniagaan. Sudah pasti dapat mewujudkan banyak jaringan dengan pelanggan, dengan rakan-rakan strategik ataupun dengan organisasi perniagaan. Terangkan aplikasi teknologi maklumat dalam perniagaan. Oke, kali ini kita lihat aplikasi teknologi maklumat yang pertama, e-pemasaran. Biasanya digunakan untuk memasarkan produk ataupun perkhidmatan secara atas talian ataupun secara online. Oke, aplikasi yang kedua adalah e-dagang. Oke, biasanya bagian ini adalah untuk mengurus tempahan pembelian dan pembayaran secara atas talian. Kemudian aplikasi e-government, di mana perkhidmatan awam disediakan oleh kerajaan secara atas talian seperti MyEG dan e-hasil. Kemudian kita lihat aplikasi yang keempat adalah e-banking. Di mana e-banking ini merupakan urusan perbankan secara atas talian yang menggunakan laman web bank. Sebagai contoh Maybank, Maybank to you. Oke, yang kelima, aplikasi penggunaan laman sosial. Perkhidmatan yang membenarkan individu ataupun organisasi perniagaan mengiklankan produk di laman sosial, yaitu sebagai contoh Facebook ataupun Instagram ataupun Telegram. Baik, aplikasi yang seterusnya yaitu penggunaan email. Ini semua sedia maklum. Urusan surat menyurat ataupun tempahan ataupun message yang dikirim atau diterima melalui sistem rangkaian komputer, sebagai contoh Gmail ataupun Yahoo Mail. 4.5 Hubungan dan interaksi dengan bahagian fungsi yang lain. Terangkan kepentingan interaksi dengan organisasi-organisasi luar. Oke, mari kita lihat kepentingan interaksi dengan organisasi luar. Yang pertama, mewujudkan jaringan perniagaan. Apabila wujudnya jaringan perniagaan, sudah pasti dapat membantu mengukuhkan lagi sistem operasi perniagaan tersebut. Yang kedua, mengukuhkan hubungan yang baik. Dengan adanya hubungan yang baik ini, dapat bantuan
daripada organisasi luar bagi mencapai objektif perniagaan tersebut. Kepentingan yang ketiga dapat menjalin kerjasama strategik. Dengan adanya kerjasama strategik ini sudah pasti dapat meningkatkan lagi peluang kerjasama dalam berbagai bidang perniagaan. Dan kepentingan yang keempat dapat menambahkan sumber perniagaan. Dapat menambahkan bekalan sumber bahan mentah perniagaan dalam pengeluaran perniagaan tersebut. Terangkan hubungan dan interaksi dengan organisasi luar. Kita lihat ada 4 jenis hubungan dan interaksi dengan organisasi luar. Yang pertama, interaksi dengan pembekal, di mana bahagian ini yang terlibat adalah bahagian pembelian, memesan barang ataupun bahan mentah daripada pembekal. Yang kedua, interaksi dengan pelanggan. Jadi biasanya bahagian yang terlibat adalah bahagian jualan, yaitu menjual barang atau perkhidmatan kepada pelanggan. Bahagian yang ketiga, interaksi dengan bank, yaitu bahagian yang terlibat adalah bahagian kewangan, yaitu memohon pinjaman bank. Pihak bank juga dapat menilai kemampuan membayar balik dan jumlah pinjaman yang perlu diluluskan oleh pihak bank. Dan yang keempat adalah interaksi dengan agensi kerajaan. Bahagian kewangan membuat pembiayaan kerajaan jika tidak membuat pembiayaan dengan bank ataupun mendapatkan kelulusan daripada pihak bank. Terangkan proses komunikasi aliran maklumat antara organisasi dengan organisasi lain. Baiklah, apa itu aliran maklumat? Aliran maklumat merupakan proses komunikasi melibatkan aktiviti pemindahan maklumat daripada sebuah perniagaan ke perniagaan lain. Mari kita lihat proses komunikasi. Yang pertama merupakan penghantar. Siapa penghantar? Orang yang mencipta idea ataupun maklumat untuk si penerima. Contohnya pengurus jualan memberikan idea kepada penyelia jualan. Daripada penghantar ke enkod. Enkod merupakan proses menterjemahkan maklumat dalam bentuk tulisan atau petuturan ataupun dalam bentuk gambar supaya mudah difahami oleh si penerima. Daripada enkod ke saluran. Apa itu saluran? Suatu cara digunakan untuk menghantar message. Sama ada menggunakan kaedah audio atau audio visual atau visual bertulis dan sebagainya. Daripada saluran ke decode. Apa itu decode? Penerima menterjemahkan message yang diterima kepada yang mudah untuk dipahami. Penyelia jualan berusaha untuk memahami message daripada pengurus jualan. Seterusnya penerima. Siapa penerima ini? Orang yang menerima maklumat ataupun idea daripada penghantar. Contohnya penyelia jualan menerima message daripada pengurus jualan. Seterusnya maklum balas daripada penerima kepada penghantar. Yaitu merupakan tindak balas daripada penerima kepada penghantar. Bahagian ini penting untuk memastikan maklumat ini diterima dengan baik ataupun tidak. Dan kalau kita lihat di sebelah atas dan bawah kita nampak gangguan. Apa itu gangguan? Unsur luaran yang menghalang proses komunikasi. Memang tidak dapat dielakkan adanya gangguan proses komunikasi. Sebagai contoh, gangguan kebisingan semasa menyampaikan taklimat. Jelaskan aliran barang dan perkhidmatan daripada sebuah perniagaan dengan organisasi lain. Kali ini kita akan lihat aliran barang dan perkhidmatan.
Oke, yang pertama mewujudkan katalog dan diedarkan. Bahagian yang terlibat bahagian fungsian pemasaran dan fungsian jualan. Oke, selepas itu yang kedua menerima pesanan daripada pengguna. Oke, iaitu bahagian yang terlibat bahagian fungsian jualan. Yang ketiga, membuat jadual pengeluaran yang dipersetujui, bahagian fungsian jualan dan fungsian pengeluaran. Oke, yang keempat, memesan bahan mentah, di bahagian fungsian pembelian. Selepas itu bahagian yang kelima, menerima invoice daripada pembekal, iaitu jika berlaku pembelian bahan mentah, maka adanya invoice. Jadi bahagian yang terlibat adalah bahagian fungsian keuangan. Oke, yang keenam, mengeluarkan produk dan mengedarkan produk tersebut, yaitu bahagian fungsian yang terlibat bahagian fungsian pengeluaran dan fungsian pengagihan. Dan yang ketujuh merupakan menghantar invoice kepada pembeli, yaitu bahagian yang terlibat adalah bahagian fungsian keuangan. 4.6, interaksi dan berkaitan antara bahagian fungsian dalam dua perniagaan berlainan. Terangkan interaksi bahagian fungsian jualan perniagaan kecil dengan perniagaan besar. Kita lihat perniagaan kecil. Bahagian fungsian jualan biasanya berhubung dengan pelanggan tanpa melalui bahagian pengeluaran. Dan bagi perniagaan kecil, bahagian jualan melaksanakan tugas pembelian bahan mentah ataupun bahan-bahan yang perlu berdasarkan permintaan. Manakala perniagaan besar, bahagian jualan mengetahui jadual pengeluaran dan tarikh penghantaran barang ataupun perkhidmatan. Dan bahagian jualan memberitahu bahagian pembelian tentang jenis bahan yang perlu dan kuantiti yang diperlukan. Jadi secara keseluruhan, perniagaan kecil ini berhubung dengan perniagaan besar supaya dapat meluaskan pasaran. Manakala bagi perniagaan besar pula, dia biasanya berhubung dengan perniagaan kecil ini untuk mengukuhkan perniagaan sedia ada. Terangkan interaksi bahagian fungsian keuangan perniagaan kecil dengan perniagaan besar. Oke, kita lihat perniagaan kecil. Bahagian fungsian keuangan biasanya mengeluarkan invoice bagi jualan barang ataupun jualan perkhidmatan. Oke, dan bahagian keuangan ini pula mengurus pembayaran gaji pekerja dan pembelian bahan mentah. Manakala perniagaan besar pula, bahagian keuangan biasanya mengeluarkan invoice jika berlaku pembelian. Bahagian keuangan pula mengawal perbelanjaan bagi setiap bahagian fungsian. Jadi kita lihat secara keseluruhan, perniagaan kecil ini biasanya berhubung dengan perniagaan besar untuk mendapatkan bayaran. Manakala perniagaan besar pula berhubung dengan perniagaan kecil untuk memastikan membuat pembayaran yang telah dipersetujui. Terangkan interaksi bahagian fungsian sumber manusia perniagaan kecil dengan perniagaan besar. Oke, kita lihat perniagaan kecil. Bahagian sumber manusia biasanya mengurus pengambilan pekerja sahaja. Bahagian keuangan mengurus pembayaran gaji. Jadi dia ada dua bahagian yang berbeza. Manakala dalam perniagaan besar pula, bahagian sumber manusia mengurus pengambilan pekerja. Bahagian sumber manusia juga menyediakan program latihan pembangunan pekerja. Dan bahagian sumber manusia juga bekerja sama dengan bahagian keuangan untuk membuat pembayaran gaji. Jadi secara keseluruhan, perniagaan kecil ini berhubung dengan perniagaan besar untuk mengetahui kaedah pengurusan sumber manusia. Perniagaan besar pula berhubung dengan perniagaan kecil untuk membantu mengurus sumber manusia dengan lebih baik.